seperti biasa pada hari setiap hari Khamis kita ada buat sesi untuk mendengar bagaimana pesantren berjaya di platform Quantum Matter ni. Jadi speaker-speaker yang kita jemput pada malam ini merupakan mereka-mereka dari kalangan dealer konsultan. Dan insya-Allah sekejap lagi saya akan memperkenalkan speaker-speaker kita. Sebelum tu saya nak kejap sebab hari ni saya guna dua device. Okey. InsyaAllah saya dah nampak beberapa orang speaker dah pun berada di ruangan Zoom. Alhamdulillah. Okey, boleh bagi saya beberapa minit tak? Kejap InsyaAllah malam ini kita akan bersama dengan 3 orang speaker. Selalunya 4 tapi malam ini kita menjemput 3 orang saja sebab di akhir sesi nanti kita akan bersama dengan merchant kita untuk sesi spin wheel bagi second quarter lucky draw TGC. Alright, tanpa membuang masa saya ingin memperkenalkan seorang speaker yang dah pun mencapai sebagai dealer konsultan dan merupakan seorang yang orang kata mempunyai kerja hakiki. Beliau merupakan seorang pensyarah di sebuah universiti dan merupakan direct Dr. Wirda. Jadi beliau mula mengenali Quantum Matter ini dan menjadi introducer pada bulan 6 tahun lepas. Tapi tak apa-apa, kejap lagi kita akan minta speaker yang pertama kita untuk berkongsi terus. Jadi saya perkenalkan speaker yang pertama iaitu Profesor Maria Dr. Nur Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah. Baru sampai rumah je ni. Itulah baru nak tanya. Baru sampai Alhamdulillah sempat juga join. Untuk makluman semua sebenarnya Puan Doktor sebenarnya pada hari ini, siang hari tadi, beliau membawa pelajar-pelajar usahawan, betul tak Doktor? Melawat ataupun memberi pengalaman untuk mereka berjumpa dengan usahawan di usahawan agro, betul tak Doktor? Agro dan kosmetik dan F&B. Jadi ini bukan calon-calon speaker yang kita jemput ni, merupakan tenaga pengajar sebagai pensyarah. Baiklah Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita dekat sesi Zoom pada malam ini untuk berkongsi pengalaman Doktor lah sebagai dealer konsultan. Dan boleh tak perkenalkan diri lebih lanjut lagi berkenaan dengan diri Doktor, dekat mana mengajar sebenarnya dan apa yang menyebabkan Doktor terpanggil untuk menjadi dealer konsultan dan mengambil peluang mengganda keuntungan dekat platform Quantum Matter ni. Silakan Doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dulu lah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga apa yang saya sharing ni lah akan memberi sedikit
pandangan ataupun motivasi kepada mereka yang mungkin baru menceburi. Saya pun consider myself baru juga ya. Nama saya Nur Azra binti Hashim, memang orang confused, orang ingat lelaki, tapi saya perempuan. Alhamdulillah. Saya mengajar di UKM, kerja hakiki saya di UKM dan memang saya melatih usahawan lah sebenarnya. Walaupun saya nature-nya saya bukan usahawan tetapi sebab mengajar usahawan, jadi saya bawa pelajar-pelajar saya pergi ke sebab saya percaya kepada pembelajaran bukan saja empat dinding dalam bilik darjah. So kita kena keluar sana sebab kita kena timba pengalaman daripada orang lain di luar sana yang ada bermacam-macam jenis perniagaan dan berbagai-bagai jenis usahawan yang kita jumpa So dengan harapan supaya bila mereka dapat timba ilmu ni, diorang blend in theoretical dengan practical untuk untuk bina diorang punya diri dan jati diri diorang Okey, untuk tak melinakan masa, saya terus masuklah macam mana saya boleh join QM ni Huda Boleh, silakan doktor. Kalau cerita background nanti tak sempat pula banyak Saya suka bercerita, saya suka Dan bercerita. di Rancid pun ada ni, ex-UKM 1997 hingga 2000 hadir doktor. Alhamdulillah. Okey. Nah, macam mana saya masuk saya sebagai seorang pensyarah keusahawanan. Saya panggil diri saya sebagai entrepreneurship educator. Okey, saya suka motivate orang untuk jadi usahawan sebab saya dah tak muda tak mau sebut perkataan tua Huda, jadi tak muda. So sekarang ni saya rasa jadi saya rasa orang muda ni diorang patut explore. Tapi disebabkan nak bagi orang muda explore, dia punya pensyarah terpaksa kalau tidak diorang ni dia tengok pensyarah tak ada buat apa, tak tahu apa-apa, jadi diorang pun tak nak. Nak tak nak, saya juga memberi peluang daripada diri saya, tak apalah cuba setakat yang boleh saya berkongsi supaya bila saya mengajar tu dia lebih lah orang kata kan. Jangan cakap on the surface. Okey, kalau kita dengar minggu lepas kat Umi, saya rasa kami pun dekat-dekat sebaya lah tu jadi kami ni otai, tapi orang kata otai masih berbisa Yuda InsyaAllah. Betul. Jadi saya akan beri peluang kepada diri saya untuk mencuba berbagai jenis bisnes Jadi seperti Dr. Wida, saya pun mencuba berbagai MLM di luar sana. Okey. Kemudian apa-apa juga jenis perniagaan yang introduce pada saya akan jadi member sebab konon-kononnya nak dapat harga kan, dapat harga murah jadi member kan. So kemudian kita tengoklah business model dia macam mana dan sebagainya lah Okey. So saya selalulah Dr. Wida, saya punya kawan semasa buat PhD di Sheffield UK dulu Jadi saya selalu tengok dia punya posting dalam FB Ada orang mute Prof lah. Doktor. Saya tak mute pun. Termute. Okey dah dengar dah. Okey. Jadi kat mana sih kita tadi? Okey. Jadi saya saya beri peluang diri saya. Saya masuklah dalam MLM. Dan satu kali tu saya terpandang, kenapa Dr. Wida ni dia tulis pasal emas pula. Tapi disebabkan masa tu ialah masa orang bekerja kan, dan kerja saya melibatkan pelajar jadi saya punya student ada yang undergrad, ada master dan PhD. Jadi memang banyak kena membaca dan menyelia lah Jadi tengok sekali lalu dan yang membuatnya Israk ni sebab bila anak saya dia tengok video Tini Comel kot, dia kata Umi, dia kata ni ada pasal emas ni lah, dia rasa nak masuk lah, dia kata. Lepas tu saya kata emas pasal apa, dia kata emas pasal quantum metal, dia kata. Tu saya kata Umi ada baca daripada Dr. Wirda ni, let me go and call dia lah. Saya terus call Dr. Wida, saya kata Wida ni akak nak tahulah pasal emas ni kenapa apa bendanya emas ni. Okay. Jadi saya kata, jadi Dr. Wida kata, okeylah kita buat terus appointment. Datang jumpa di rumah saya.
Ketika itu saya Dr. Wida pun sama-sama ya, baru daripada dealer nak jadi dealer developer ya. Jadi saya sebab saya ni seorang yang dah buat MLM banyak, dah jual macam-macam ni. Jadi bila Dr. Wida baru cakap 10 minit je saya nampak lah. Saya terus nampak. Masa that particular time saya terus nampak. Saya terus kata Dr. Wida bagi link lah. Memang akan nak register. Okay. Dr. Wida pun terkejut bagi link. Saya pun terus register. Sekejap lepas dah register tu terus saya beli. Ketika itu saya kata saya selalu bagi diri saya peluang. Dan kita lihat pula macam dia punya komitmen tak adalah tinggi kan. Jadi rasa-rasa dalam umur seusia saya ni mampulah beli satu JEE kan. Terus JEE. Kemudian tengok Dr. Wida explain, lepas tu Encik Halim pun ada kat situ So tengok kata kenapa tak beri diri aku peluang benda ni Kemudian terus masa tu saya nampak sebab saya jaga usahawan. Jadi usahawan belajar usahawan saya kata kenapa saya tak nampak JEE pada mulanya. Saya nampak GSA. Okay? Duit wang hangus tu yang kita nak save tu kan. Saya kata why not saya introduce pada student-student saya. Okay? Dan bermula daripada episod tu lah masa mula-mula tu nampak lepas tu Dr. Wida datang ke UKM, kita buat sharing sedikit dengan pelajar dan ketika itu COVID agak masih lagi ni kan. Jadi tak ramailah orang datang yang fizikal tapi ramai datang melalui online lah dengar kita buat 2 Zoom. Okay. Dan selepas tu saya pergi ke Sarawak dan ketika itu saya pun registerkan anak-anak. Kan kita ni ada, bila kita dah nampak mulanya kita kata nombor 1 kita kena pasang strategi. Apa kita nak buat? Kita ada anak, kita ada suami kan. So kita let's pasang dululah bagi keluarkan tabung haji anak-anak saya pun letak. Saya letak. Dan masa itulah saya jadi introducer dan saya letakkan anak-anak saya introducer. Okay. Memandangkan sebab anak-anak saya pun ada 4 orang. Tapi sebab anak saya seorang tu dia dah terregister dengan orang yang dia pun tak tahu So kami kata no, you tak boleh lah register. Dr. Wida kata macam ni you terpaksa lah tukar sebab kita nak register ni kita kena ada referral kita tu orang yang kita kenal supaya dia boleh explain pada kita dan dia boleh dengar nasihat kita So jadi saya pun mula-mula pasanglah 4 orang, mak saya salah seorang, kemudian anak 3 orang dan suami So kita pun fikir tengok. Lepas tu bila saya tengok kepada keadaan yang sebegitu saya kata this business macam best je ni kan, beli emas so kemudian kita simpan emas. Jadi saya pun pakat dengan suami saya lah ketika itu ketika itu kata jom naikkan saya dealer dulu. Di situlah yang bermulanya saya jadi dealer. Saya rasa tak sampai sebulan lebih lah kot saya jadi dealer dengan membuat saya bahagikan macam mana saya letak 2 JEE di bawah mak saya, anak pertama, anak kedua dan anak keempat. Okay, kemudian suami saya. So dan ketika itu saya rasa QM meminta dalam 28 JEE. Sekarang ni dah 30 kan. Okay. So 28 JEE saya kata kebetulan kami ni kan dah otai. Bila dah otai-otai tu suami saya pun dulu dia kerja swasta. Maka dapatlah duit KWSP kan. So nak jadi cerita ada ketika sebelum kita berkenalan dengan Go, suami saya pun masuk saham masuk saham macam-macam kelas saham masuk dan saham tidak memberangsangkan dan banyak duit kami yang tersangkut dekat situ. Tak sangkut situ tetapi beli saham ni dia one way je. Beli saham ni kita beli dan kita tunggu harga naik macam emas juga. Tapi kita tak ada commission. Tak ada commission kan? Dia macam beli, kita tunggu harga emas naik, kemudian harga saham naik dan harga saham naik kita jual dan kita dapat untung. Okay? So kami duk tunggulah hari-hari. Saya tak suami saya masuk saya duk tengok dia punya kelas tu Okay. Jadi bila saya tengok emas ni dia ada commission pula. Kan? Maksudnya kalau kita beli emas dan kita dapat sendiri commission, so apa salahnya simpan dan dapat.
kan. Jadi kita dapat dua hala. So saya pun kata I need to give myself peluang. Jadi saya nak bagi anak-anak saya peluang. Tu Kemudian adalah bila saya bercakap dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan ada yang kata, kita ni dah tua lah, dia kata. Tak payahlah fikir-fikir pasal duit, dia kata. Kan? Sebab duit ni cari banyak mana pun tak cukup, kan? Tapi saya kata ada benarnya, tapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa walau kita ni tak tahu hidup kita ni uncertainties, kita tak tahu kita ni sampai 60 ke, mak saya sampai 80 kan. Jadi walau bagaimanapun kita perlukan ada wang dan kita perlukan ada investment. Cumanya bila kita nak cari investment tu kita tak tahu investment mana yang bagus kan. Jadi saya pun kata kita pun buat emas. Dan maka jadilah saya dealer. Saya rasa dalam 2-3 bulan lah saya terus jadi dealer. Tetapi malangnya dealer tertidur. Dealer tertidur waktu tu Sebab kenapa tertidur Yehuda? Sebab bila saya dah jadi dealer dan masa tu harga emas dia turun sampai hingga 52 55 jadi saya banyak beli GSA daripada GAE. Sebab GSA ni kan kita dapat balik duit, kita nak bayar hutang kita, nak bayar komitmen-komitmen kita dan lain dan seterusnya lah. Jadi saya pun diam dan kebetulan masa tu saya sakit. Jadi saya sakit, saya akan masuk hospital, saya menjalani pembedahan yang besar. Lepas tu saya terus jadi quiet. So, jadi macam diam, macam hilang sebab dalam masa sakit tu saya kena baca thesis student. Lepas tu saya tak tahu kenapa lah. Tiba-tiba macam hilang, macam tu je kan. Dan ketika itu tak ada kelas ni, kelas-kelas online ni tak ada lagi. Kita ada kelas fizikal yang kita pergi ke kelas di Bangi Convention Center bersama. Saya sempat hadir sekali lah Tuan Haji Syaham ni kelas lepas tu macam-macam lah Yelah masa kan kita ni patutnya kita kontrol masa tapi dalam masa yang tak disedari tu masa kontrol kita. Tahu-tahu dah cukup tahun lah. So dan kemudian si celik semula. Alhamdulillah Allah bagi celik ketika itu saya memikirkan anak saya adalah usahawan. 2 orang anak saya adalah usahawan. Mereka ada travel company dan outbound bawa pergi ke Europe. Dan ketika COVID mereka memang terdesak sangat dan mereka orang kata terkenalah tempias yang sangat dahsyat daripada COVID tu sebab mereka sangkakan benda tu tutup border tu 2 bulan. Tak sangka 2 tahun. Jadi bila kita ada customer yang dah bayar pada kita, jadi kita diingatkan tak apalah, tunggu lagi. Tapi sebab 2 tahun tu tak boleh bergerak, jadi duit banyak kita bayar. Kapal terbang tersekat di kapal terbang, di hotel-hotel, di bas dan juga di bayar OPEX Jadi saya kata saya duk berdoa, ya Allah macam manalah aku nak tolong, nak bantu anak aku ni. Sebagai pekerja kerajaan, impossible lah saya nak dapat jutawan. Nak jadi jutawan. Walaupun sekarang ni belum jutawan lagi. Jadi saya kata, tiba-tiba daripada awal bulan tahun ni lah, saya kata, mungkin Allah dah bagi aku petunjuk untuk mencuba. Kan? Sebab saya ada cakap hari tu, emas ni, melabur dalam emas ni adalah satu sunnah. Dapat pahala daripada kita melabur wang. Kemudian kita dapat dua-dua. Kita dapat keberkatan, at the same time kita dapat duit. Jadi saya kata, mungkin ini ikutnya yang Allah bagi pada aku. So saya kata tak apa, saya bagi diri saya peluang lagi sekali. And ketika itu emas naik, harga emas naik. Wah, terkejut sebab saya ni jenis yang macam ni. Saya percaya Dr. Wida kata kita dah tahu benda ni syariah compliance, jadi saya tak nak mubazir masa saya nak cari due diligence lah apa-apa benda tu kan. Sebab saya rasa benda ni dah sahih depan mata saya, it is patut syariah, so saya just proceed. Dan masa tu lah saya jual GE saya yang pertama kali dan saya dapat keuntungan lebih kurang 700 dalam masa 6 bulan. Kemudian anak-anak saya punya GE 700 tu untung bersih.
extra. Maksudnya kalau masa saya punya investment tu adalah 1450 JAE satu bersama dengan management fee, dan saya dapat lebih kurang 2003. Dalam 800 jugalah. Saya tak kira, sebab saya tak kira sebab saya macam ni saya tak fikir pasal percentage apa, saya fikir I got another 800 extra. Kan begitu juga anak-anak saya Jadi saya kata this is a very good punya ni. Barulah ketika itu Huda baru saya rasa kenapa I don't give myself another peluang kan. Tengok benda ni semula dan fahamkan sistem ni semula. Kan kita nak belajar Words ataupun Excel atau PowerPoint, dia banyak features dalam tu yang kita kena pelajari macam mana kita nak mahir. Okay. Jadi bila saya tengok pada Quantum Matter, saya kata alamak rupanya dia senang je. Dia senang nak sebab dia ada cuma tiga produk je kan. Senang rupanya. Okay. Jadi tak payah cari yang detail-detail out tu. You cari yang benda yang senang. Okay. Jadi bila saya dah discover benda tu, saya pun start lah ikut juga cara Huda saya pun belajar juga daripada Huda kita ni, pada Wida. So saya upkan status, saya letak dalam Facebook sikit, masa yang saya sempat lah kan. Tapi alhamdulillah ketika itu ada kawan-kawan saya bertanya. Bila rupanya kita ni cikgu bila orang bertanya, kita jadi lebih faham. Sebab kita nak explain kepada orang, kita kena faham. Jadi bila banyak orang bertanya, lagi banyak orang bertanya, sebenarnya kita lagi faham. Okay. Dan alhamdulillah lah, saya masih belum lagi berstatus dealer developer, masih dealer, tetapi saya nampak di sini peluang. Jadi saya pun nak beritahu pada kawan-kawan saya yang lain, beri peluang pada diri you. Sebab dalam Quantum Matter ni, kalau katalah kita nak dapat, saya akan tanya kawan-kawan saya, kalau mereka yang nak join kan, saya kata okay, you nak JAE ke, you nak JSA? You ada duit tak 1,000 lebih yang tak pakai? Okay, baiklah you you melabur, at the same time you dapat commission. You nak tak? So that is my saya punya, bila saya jumpa orang lah, bila orang bertanya saya. So kalau you nak commission, you masuk sini. Okay. Dan bila Dr. Wida dah tunjuk, barulah saya faham mengenai payment statement. Dalam saya tak buat apa tahun lepas tu, rupanya saya ada payout due saya dalam 2,000 lebih. Sudah. Dalam tak buat apa. Okay, saya beli GSA je. Saya tengok payout due saya ada 2,000 lebih. Dan saya rasa dekat dah masa untuk saya berhenti nge-share ni. Tapi jadi saya pun rasa macam excited juga ni kan. So sekarang ni saya tak concentrate sangat pada payout due tu, tapi saya lebih kepada my GSA saya ni. Kemudian GSA saya tu saya tak keluarkan. GSA tu saya masukkan GSA, ada duit cukup beli JAE. Okay. Jadi seingat saya cuma invest yang betul-betul duit saya JAE ni 2 ke 3 saja udah. Dan selebihnya saya beli JAE semula. Saya dapat payout due tu, dan daripada yang katalah saya punya investment tu dalam 4,500 3 JAE. Dan alhamdulillah sekarang ni saya ada 10 JAE daripada duit rolling tu. Alhamdulillah sangat-sangat. Dan yang seronoknya malam tadi kan naik sikit 63. Saya strike satu yang saya beli bulan 5 hari tu, bulan 4 hari tu, dapat dekat RM500. Siapa nak bagikan Udah? Okey. So saya berniat dengan emas ni lah pun saya nak cuba kalau boleh, insya-Allah boleh berjaya seperti Wida untuk cuba membantu perniagaan anak saya semula dan membayar balik customer mereka duit, sebab kita bukannya scammer, kita tak nak lari tapi itu adalah ujian yang Allah berikan pada kita, dan saya tak nak saya dan anak-anak saya, keluarga saya dikutuk ataupun didoakan yang tak baik oleh orang sebab mereka kehilangan duit mereka kan. So we will try as much as possible, dan saya harap mungkin adalah di sebalik sinar tu Quantum Matter ni dapat membantu
dan juga dapat saya rasa sedikit banyak dapat menyelesaikan masalah kita lah. Sebab memang wang tu bukan semua segalanya, tetapi di dalam dunia ini segalanya memerlukan wang. Okay, so insyaAllah bagi mereka yang baru berkecimpung dalam QM ni, saya rasa ataupun yang belum beli apa-apa, give yourself, bagi peluang pada diri you dan cuba. Okay, macam Dr. Wida selalu cakap pada saya lah ya, tak kisah satu good thing Dr. Wida tak pernah memaksa. Dia bukan MLM. You kena cukup bulan kena ada sale banyak ni, tak cukup you tak dapat you punya level kan, you akan hilang. So benda ni santai-santai sebab dia namanya pun investment. Okay? So kita investment, kita ada duit kita invest, tak ada duit kita taklah RM10, RM20. Itu sajalah saya rasa. Semoga dapat memberi sedikit motivasi pada orang lain untuk mencuba, sebab QM ni adalah platform seperti platform-platform lain. Saham ada platform dia, kripto ada platform dia. So alhamdulillah Datuk Tim datangkan platform QM ni untuk memudahkan kita beli emas. Terima kasih, itu je sudah untuk sharing saya. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada doktor kerana berkongsi, dan saya harap mungkin ada student ke dekat sini. Teruslah mengajak student-student yang lain untuk join juga kita. Right, terima kasih lagi sekali doktor. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya ingin memperkenalkan seorang lagi speaker, iaitu speaker yang kedua. Juga merupakan speaker yang pernah berkongsi dengan kita sebagai speaker di training session. Saya nak perkenalkan speaker yang kedua, merupakan seorang doktor juga, doktor perubatan, dan beliau merupakan direct Dr. Aisyah, juga sebagai dealer consultant. Beliau kini sedang bertugas di KLIA. Right, dan sebenarnya speaker yang kedua ni orang yang agak, orang kata agak mahir di bahagian calculation. Right, saya menjemput dan perkenalkan speaker yang kedua, iaitu Dr. Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai doktor. Doktor mungkin boleh tekan. Boleh dengar tak udah? Ya, alhamdulillah boleh dengar. Boleh dengar? Dah dengar dah. Dengar. Ya. Sekiranya tak dapat dengar saya dengan baik, saya minta doktor teruskan perkenalkan diri sebab saya mengalami masalah coverage dekat sini. Sementara saya selesaikan, boleh tak doktor perkenalkan diri dan terus dengan perkongsian pada malam ini. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh kepada saya nak pastikan boleh dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tekan 1 tak? Okey, alhamdulillah. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ahli member The Gold Club di bawah naungan Dr. Wirda. Okey. Untuk malam ni saya telah diberi tugas untuk membuat sharing session berkenaan pengalaman saya bersama Quantum Metal lah sejak awal hingga sekarang. So kita go to more santai lah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh terus tanya kepada saya dalam sesi sharing. Okay, so saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Muhammad Fauzan bin Abdul Hamid. Sekarang bertugas di Pejabat Kesihatan KLIA. Jadi kalau ada sesiapa yang travel di KLIA nak jumpa saya minum-minum boleh just contact saya. Okay, so saya dah bersama Quantum Metal lebih kurang dalam setahun sebulan. Saya join Quantum Metal dalam bulan Jun 2022 dan alhamdulillah rezeki dalam masa tempoh sebulan
saya telah layak untuk jadi dealer consultant lah. So saya register awal bulan 6, akhir bulan 6 saya dapat naik ke dealer consultant. Jadi saya nak ceritakan sikit macam mana saya bermula. Okey. Saya cerita sikit latar belakang, walaupun kita tengok kalau orang kata seorang kerjaya doktor ni mungkin financial dia kukuh kan. Tapi kalau ikut saya masa mula-mula nak start career tu agak struggle juga. Kadang orang ingat gaji doktor besar tapi sebenarnya tak. Kadang tak sampai sebulan, tengah bulan ataupun dekat-dekat hujung bulan dah habis duit gaji. Jadi saving pun tak ada. So berterusanlah macam tu sehingga sampai tempoh waktu COVID tu dalam bulan awal bulan tu lah, awal bulan 2022 kan kita jarang berbelanja, tak boleh nak shopping sangat. Jadi saya ada satu amount of saving lah dapat kumpul alhamdulillah waktu COVID tu. Jadi dengan that amount of saving lebih kurang dalam beberapa ribu tu, saya fikir kena do something ni sebab apa, kita boleh agak kadang-kadang dengan faktor COVID ni dia akan ada after effect, maksudnya akan mengganggu dari segi ekonomi. Sebab waktu tu pun memang kita tengok banyak orang dah hilang kerja apa semua, banyak orang yang susah untuk meneruskan kelangsungan hidup kan. Jadi saya fikir saya nak cari satu platform yang mana saya boleh buat simpanan and then at the same time saya boleh jana pendapatan. Jadi saya pun start lah kaji. Saya kaji antara platform-platform investment yang ada. Macam ASB, lepas tu saham, kripto dan emas. Dan lepas saya tengok semua tu, saya kaji-kaji dan saya tengok alhamdulillah emas ni antara salah satu platform investment yang kita kata selamat lah. Kalau kita kaji betul-betul dari macam mana pergerakan harga emas sejak awal dulu sampai sekarang, kita boleh tengok purata kenaikannya hampir 10 ke 11% setahun, and then harganya kita kata agak stable. Kalau compare dengan kalau kita join seperti saham ataupun kripto, dia punya pergerakan market tu kita kata agak volatile. Jadi saya dah kaji berkenaan emas, antaranya dia kalis inflasi, lepas tu dia stable, and then in the long run insyaAllah dia akan bagi return yang okey. Dan bila saya dah jumpa platform yang saya nak, emas, saya tengok pula okey, apa syarikat-syarikat ataupun apa platform yang ada lah untuk saya invest dalam emas ni. So saya start kaji MIGA, Maybank Islamic Gold Investment. Lepas tu saya tengok juga Public Gold. And then yang ketiga saya tengok Quantum Metal. And then waktu tu kan TikTok ni kalau kita search pasal satu benda, dia akan keluar terus benda-benda yang kita cari tu. And then terkeluarlah pasal ini comel. So saya tengok dia punya post lah pasal dia dapat menang award Tesla tak salah saya waktu tu. And then macam mana career dia dalam Quantum Metal. And then saya kata this is macam one of good platform lah untuk saya try. And then tapi saya tak terus join waktu tu sebab kita tahu bila bercakap pasal emas ni, dia adalah salah satu kita kata item yang senang orang nak manipulate apa semua. Jadi saya kena kaji dulu berkenaan Quantum Metal ni. Saya ambil masa lebih kurang dalam 2 bulan atau 3 bulan saya kaji background Quantum Metal lah, daripada macam mana startup Quantum Metal ni, dah berapa lama dalam market, and then saya tengok dalam apa ni kita panggil blacklist senarai dalam BNM ada tak. Sebabnya benda-benda ni semua actually kita boleh access kalau kita nak tengok. So saya tengok Quantum Metal dah almost 10 years, start daripada 2012 waktu tu. And then dia ada good business to business relationship dengan kita punya local bank, Muamalat Bank, Affinbank, Raji Bank, semua tu kan. So kalau kita fikir pun
bank ni dia punya due diligence tu lagi hebat. Dia dah lantik dia punya pakar ekonomi, pakar kewangan dalam bank tu untuk buat kajian berkenaan quantum metal dan boleh ambil quantum metal one of dia punya gold supplier lah. Jadi apalah sangat due diligence saya ni kalau kita comparekan due diligence daripada pihak bank. So itu one of the strong point lah sebab saya pilih quantum metal. And then saya tengok lagi dari segi platform-platform yang ditawarkan tu, and then saya tengok ada beberapa kita kata orang yang terkenal berkenaan bab kita kata muamalat lah. Antaranya waktu tu saya ada tengok Ustaz Lariba, dia ada explain sikit berkenaan quantum metal. And then memang saya start yakin lah sebabnya platform ni patuh syariah. Semuanya ada endorsement. Okay. Jadi terus saya pilih quantum metal sebab apa? Bila saya compare dengan platform lain yang membuatkan saya kita fall in love lah dengan quantum metal ni sebabnya dia kena dengan jiwa saya. Maksudnya dia ada yang saya nak. Saya nak buat satu pelaburan, investment. Saya nak buat satu simpanan, saving. Saya nak buat satu cara untuk generate income, generate pendapatan. Jadi dalam satu platform saya boleh dapat ketiga-tiga tu. Dengan apa? Saya nak saving, saya ada GSA. Saya nak investment, saya ada GAE ataupun GCA. Saya nak dapatkan income, saya akan inilah kita step up diri kita untuk next level jadi consultant dealer. Okay. So saya terus decide nak join quantum metal bulan 6 tahun lepas, and then saya terus tanam azam dalam diri aku kena jadi dealer cepat lah. Okay. So saya start register wife dengan adik-beradik saya sikit, and then ada certain amount yang saya saving tu, so saya invest dalam akaun orang. And then ada beberapa lagi balance, dalam setengah balance untuk melayakkan diri kepada dealer, saya share kepada beberapa rakan lah, dan alhamdulillah dalam tempoh sebulan saya dapat jadi dealer consultant. And then dalam tempoh kita dalam quantum metal ni pun still mengkaji lagi. Sebab apa? Kita kita invest duit kita, mesti kita tahu form ni selamat ke, macam mana return dia macam mana. Jadi saya lebih kepada kita tengok GSA, GCA, GAE. Kalau banyak ke kadang kita tak faham down payment value, ada apa net gain, net loss, net cash out. Jadi kita tak nak macam kita masuk duit and then biar je benda tunggu je. So apa inisiatif saya buat, saya teruskan kajian saya nak tahu mana datangnya nilai down payment ni, mana datangnya net gain ni, mana datangnya net loss, mana datangnya net cash out ni. Dan alhamdulillah bila saya buat semua calculation tu, memang semua yang dipaparkan dalam sistem tu tally dengan calculation matematik. Jadi bagi saya, kalau by mathematically kita dapat benda tu, insya-Allah benda tu dia susah nak scam, bukan scam lah. Dia secara terangnya memang insya-Allah legit. So untuk nak cakap quantum metal ni scam, bagi saya 100% is not scam. It's not scam company. Okay, sebab based on dia punya company profile semualah, and then dia punya journey dia throughout this 10 years, macam mana dia punya progression. Tapi kalau kita nak kata company ada risiko untuk bankrupt, itu memang semua company, not quantum metal, even kita kata company lain, even company paling besar, company besar tapi boleh tercedok, boleh maksudnya inilah bankrupt. Jadi kalau nak kata quantum metal scam is not a scam company, tapi kalau untuk jadi something company macam bankrupt in future, yang tu kita tak tahu. Yang tu semua company ada risiko, bukan hanya quantum metal. Jadi satu kita kena tadam dalam kita punya fikiran, bila kita buat satu investment, pelaburan. Pelaburan ni apa? Bila kita bercakap berkenaan pelaburan, dia mesti ada risiko dan reward, risk and reward. Jadi risk ni apa? Kita kena tahu, once kita letak duit tu pelaburan, dia ada risiko untuk untung dan rugi. Jadi kita kena bersedia.
contoh kita letak amount 1,000, kita kena bersedia untuk hilang juga 1,000 tu. Jadi janganlah bila kita letak 1,000 tu kita terus harap aku nak duit je nak dapat balik pulangan. Sebab apa? Bila mana ada satu pelaburan yang hanya menjanjikan keuntungan, yang menjanjikan pulangan dividen, larilah jauh-jauh. Kalau dia menjanjikan keuntungan sahaja, lari jauh-jauh. Itu insya-Allah boleh kata scam lah. Jadi kalau kita bercakap pasal quantum meter ni, kita tak pernah pun kata dekat kita punya klien 100% this is positive return. Kita ada tak risiko rugi? Ada, dalam reducekan dia punya risiko kerugian tu. Tak ada margin call. Margin call ni apa? Margin call ni maksudnya bila kita letak satu capital 1,000, bila nilai emas drop, jatuh bawah nilai capital kita tu, kita masih tak hilang nilai capital tu. Sebab apa? Kalau kita letak duit, deposit duit, bila nilai kita kata investment kita berkurang, duit kita akan berkurang. Tapi bila kita buat investment emas ni, kita beli emas, walaupun nilai dia turun, tapi emas di tangan kita. Kita jual, selagi kita tak jual, kita tak rugi. Sama juga, bila kita ada emas fizikal, nilai naik, katalah naik 100% pun, tapi tuan puan-puan tak jual emas tu. Adakah tuan dan puan-puan dapat keuntungan? Tak. Jadi, bila mana kalau tuan puan jual, barulah dapat keuntungan. Sama juga, kalau harga emas turun, kalau jual barulah rugi. Jadi, kat situ kita boleh tengok macam mana quantum meter dapat kurangkan risiko kerugian. Okey. So, setelah buat tambah lagi kepercayaan saya kepada quantum meter, nak tambah lagi semangat, nak terus tak clear ke? Hello? Boleh dengar? Tenggelam timbul. Boleh dengar tak? Hello? Boleh dengar. Tapi kadang-kadang dia terputus. Mungkin line kat sini kot tak berapa okey. Wi-Fi ni problem sikit. Okey, sekarang boleh dengar clear ke? Masih boleh dengar lah. Masih boleh dengar, okey eh? Okey, insyaAllah teruskan. Okey. So, antara satu tips macam mana kita nak tambah kepercayaan, nak move forward, nak jatuh cinta lagi dengan quantum meter ni, kena hadirkan diri at least sekali dalam kelas fizikal. Sebab apa? Environment dalam kelas fizikal ni dia lain sikit daripada kelas Zoom ni. Interaction dia tu lain, vibe dia lain. Macam saya tak banyak sangatlah pergi kelas fizikal. Yang paling saya rasa baru 2 kali. Tapi yang paling saya kata terus spark dalam saya punya ni untuk move forward bila saya join Road to Merchant 1. Dengan anjuran Golden Circle waktu tu, first Road to Merchant. Terus dengan kita kata kelas-kelas yang dia buat, speaker dia semua. Waktu tu ada Kak Long, and then ada berapa lagi, Datuk Faizal pun hadirkan diri. Jadi bila kita hadir waktu tu dengan input daripada diorang, dengan semangat, dengan cara-cara untuk kita move forward semua. Jadi alhamdulillah dia tanam semangat untuk kita terus pandang ke depan dan jangan toleh belakang dah. So kat situ antara tips saya, kena hadirkan diri at least sekali dalam kelas fizikal lah. Kalau best tu kalau macam yang program 3 hari 2 malam. Dari mana dia punya program input dia tu memang best. Start daripada to know about quantum meter, how to know about company, sampai calculation, sampai macam mana kita nak grow kita punya networking lah. Okay. So tu tip yang pertama lah. Yang kedua basically apa yang membuatkan saya lagi suka dengan quantum meter ni sebab dia punya platform ni santai tu, maksudnya kita tak ada pressure, tak ada pun orang atasan akan
push kita, okay, go, beli, tak ada. Sebab apa, once kita dah achieve satu level tu, kita hanya perlu konsisten je buat apa yang kita buat sebelum ni. Sebab apa, kita bila kita dalam Quantum Metal sebagai consultant, kita lebih kepada sharing. So kita gunakan, utilize, manfaatkan semua social media platform yang ada. WhatsApp status, Facebook, Instagram, TikTok. So gunakan semua platform yang ada ni untuk konsisten sharing. At least sehari tu 2-3 kali lah. Bagi supaya kita punya engagement tu tak putus. Kadang-kadang ni kalau kita check tu balik kita punya social media tu, kita akan tengok ada frequent viewer, orang yang selalu tengok. InsyaAllah dalam satu masa dia akan PM kita untuk tahu juga berkenaan Quantum Metal. Jadi yang penting konsisten sharing saja. Macam apa yang saya dapat dekat dalam Road to Merchant tu, tak salah saya, dalam networking ni kita panggil market networking ni, dia ada 3 zone. Kita panggil hot zone, warm zone dengan cold zone. Maksudnya panas, suam-suam dan sejuk. Hot zone ni apa? Hot zone ni macam orang sekeliling kita yang rapat dengan kita lah. Macam adik-beradik, mak ayah. Yang tu hot zone memang kita kena tangkap dululah. Dapatkan diorang dulu dalam kita punya networking. Yang seterusnya macam warm zone ni, suam-suam ni, antara kawan-kawan yang macam kita jarang-jarang kontak lah, kawan-kawan jauh sikit. Yang tu kita boleh, tapi kadang-kadang dia punya spread of networking tu tak berapa laju, tak berapa ni. Tapi kalau kita dapat tangkap cold zone ni macam mana? Zone orang-orang golongan yang stranger yang kita tak kenal. Once kalau kita dapat tangkap networking kita dengan stranger, dia punya spread of networking, dia punya growth of networking tu insya-Allah akan lagi cepat, lagi besar. Sebenarnya kalau kita bercerita ataupun sharing dengan stranger ni lagi mudah, and then senang untuk kita grow networking, and then kita pun dapat bina silaturahim yang baru. Jadi kalau nak antara tips untuk nak grow cepat tu, tangkaplah cold zone ni, iaitu cari networking kita dengan stranger. Jadi kalau nak dapat tu biasa saya dapat yang stranger ni dekat Facebook lah. Sebabnya kalau platform TikTok ni saya tak pandai sangat, walaupun kadang boleh bercerita berkenaan macam, tapi buat video tu rasa segan sikit lah. Tapi kalau nak buat tulisan tu insyaAllah saya boleh. Jadi kita kalau nak grow networking tu, kita tahu kita punya base, kita punya diri tu macam mana lah. Know yourself. Okay, kalau dalam QM ada KYC, know your customer. Untuk kita grow networking, kita KYS, know yourself. Kekuatan kita tu dekat mana? Kita ni sejenis orang yang lebih kepada good writing. Kalau good writing, manfaatkan Facebook tu betul-betul. Kalau kita good performer, maksudnya pandai bercerita, pandai olah apa semua, go for TikTok. Yang tu memang banyak, saya rasa konsultan-konsultan yang laju dan padu, dia hebat di TikTok. Dia utilize platform TikTok tu betul-betul. And then kalau pandai sikit nak buat video ke apa ke, boleh gunakan Instagram dan juga TikTok. Okay? Lagi nak share berkenaan apa? Saya rasa itu antara tips-tips yang boleh tuan-puan gunakan lah. Pertama, saya ulang balik, hadirkan diri at least sekali dalam physical class. Yang kedua, konsisten sharing. Gunakan semua media platform. Sebab apa? Kita tak jual barang, kita hanya buat sharing session dengan orang supaya orang lain pun dapat manfaat seperti apa yang kita rasa. Okey, supaya diorang dapat gunakan platform solusi penyelesaian ekonomi untuk semua. Okey? Yang tu antara 2 tips penting lah. Yang ketiga, kalau tuan-tuan puan-puan nak tambah sikit ilmu, boleh belajar sikit berkenaan prinsip ekonomi lah. Maksudnya apa yang menggerakkan harga emas tu, supaya
kadang-kadang tu kalau kita ada extra knowledge on macam mana harga emas tu bergerak, itu add on point lah untuk diri kita dan juga klien-klien bawah kita. Maksudnya mungkin kalau untuk GAE itulah penting untuk kita tahu sikit macam mana pergerakan harga emas, when is the right time untuk kita beli GAE, bila kita nak terminate. Itu added value untuk diri kita lah. So tambah sikit ilmu berkenaan ekonomi. Apa yang menyebabkan harga emas naik, apa yang menyebabkan ringgit jatuh, tahu sikit. Sebab semua itu kadang berkait rapat. Okay. So setakat ni ada apa-apa nak tahu ataupun nak tanya tak? Tuan-tuan dan puan-puan yang ada soalan boleh bertanya. Okey, Puan Ros Hayati, angkat tangan ni. Ada nak tanya apa-apa ke? Boleh buka mic. Okey, tuan-puan, sekiranya ada soalan boleh terus bertanyakan Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Nurbaya. Saya daripada Johor Bahru. Saya baru join je lah. Okey, saya nak tahu pasal harga emas turun naik tu yang tadi doktor cakap. Oh, okey. So apa macam punca dia lah kan? Okey. So untuk pergerakan turun naik harga emas ni, biasa kalau kita buka, kalau yang pernah buka chart ataupun mana-mana graf emas lah, kita akan tengok emas ni dia akan berkadar songsang dengan US dollar. Kalau kita buka daripada trading view ke ataupun kita buka daripada www.gold.org ke ataupun bullion vault, kita tengok harga emas ni dia akan pair dengan USD. Maksudnya 1 ounce ataupun 1 gram emas berapa dolar. So maksudnya dia ada relationship yang strong dengan emas dan US dollar. Okay, jadi relation dia adalah negative relationship. Maksudnya kalau US dollar naik menguat, harga emas akan merendah lah. Kalau harga emas naik, biasanya US dollar melemah. Yang tu secara prinsip asas lah, dia punya theoretical. Dia punya dollar naik, dollar naik, emas turun. Emas naik, dollar rendah. Kenapa macam tu? Sebabnya dia ada sejarah dia lah. Macam mana emas ni berkait dengan US dollar. Jadi tapi kita kena ingat saja, emas dengan US dollar ni dia berkadar songsang. So jadi apa-apa isu ataupun masalah ekonomi dunia yang menyebabkan US dollar tu menguat akan menyebabkan emas tu turun. Sebab apa? Kalau kita kata dalam konsep ekonomi, dia ada satu platform of investment yang kita panggil safe haven. So kalau kita tengok safe haven ni maksud apanya? Platform yang selamat lah, yang stable. So antara dua-dua ni, gold dan US dollar ni, dua-dua ni adalah satu investment yang safe haven. Maksud dia safe haven lah, maksudnya banyak pelabur akan pilih sama ada gold ataupun US dollar. Jadi andai kata apa yang boleh antara punca yang menyebabkan US dollar ni kuat, biasanya kita akan tengok ada news-news ataupun berita-berita daripada luar negara yang mana US dollar ni dia naikkan interest rate. Kalau di Malaysia kita panggil OPR. Kalau di US dia panggil interest rate. Jadi bila dia punya, kita kata bank lah, central bank negara US dollar ni naikkan interest rate. So dekat situ kalau orang melabur dalam dia punya mata wang dengan interest rate yang tinggi, dia orang akan dapat banyak pulangan. Jadi pelabur-pelabur akan tarik dia punya modal daripada simpanan emas pindah ke dalam US dollar. So waktu tu US dollar akan emas akan turun, US dollar akan naik lah. So tapi kalau ada sesuatu news berita yang menyebabkan US dollar lemah, macam kita tengok antaranya mungkin nanti central bank of US akan turunkan interest rate ataupun dia akan kita kata inilah dia tak naikkan dah interest rate. Jadi pelabur akan rasa
oh dia dah dapat keuntungan yang kurang dah daripada US dollar. So dia akan patah balik kepada emas. Jadi emas akan naik semula, US dollar akan turun. Yang tu antara salah satu faktor. Faktor yang kedua, lagi satu biasanya kalau kestabilan geopolitik dunia lah. Kalau contoh bila ada news peperangan, kita tak minta peperangan, tapi kalau ada news peperangan, biasa orang pelabur-pelabur ni akan rasa okey, tak selamat bila berperang nanti mata wang semua dah tak laku. Kita dah berperang semua, nak beli dengan mata wang pun dah tak boleh. Jadi orang akan lari kepada emas. Sebab apa? Emas ni kita tahu dia memang laku daripada dulu sampai sekarang. Jadi itu juga adalah salah satu faktor yang menyebabkan harga emas naik. So biasa dua ni yang faktor utamalah, kestabilan mata wang US dollar dan juga kestabilan geopolitik dunia. So itu dia punya antara faktor. Apa nama link nak tengok chart emas? Saya biasanya Trading View ataupun boleh download apps Bullion Vault VAULT, ataupun yang paling senang www.gold.org. Tiga-tiga ni boleh gunalah. Cuma kena tengok sikit sebab kadang dalam Trading View biasa dia akan letak unit dia per ounce. So kita kalau kita tengok, kita akan tengok per gram. So nanti boleh cari dia punya unit yang dalam gram lah. Kalau nak tahu nanti boleh tanya atau boleh PM. Okey. Terima kasih doktor. Nak tahu Soalan lagi kenapa Udah yang saya terlepas. doktor nak tanya lagi satu. Kenapa boleh. USD? Kenapa bukan mata wang lain? Euro ke apa ke? Kenapa USD? Sebabnya kalau ikutlah, kita boleh kata sekarang ni kalau kita tengok world reserve currency, setiap negara lah dalam dunia, dia menggunakan mata wang US dollar sebagai diorang punya reserve currency. Sebabnya kita boleh kata sekarang ni US ni masih mendominasi lah, dia punya mata wang tu masih mendominasi kita kata sektor pelaburan, sektor ekonomi dalam dunia. Semuanya sebabnya bermula, kalau kita tengok pun sebelum ni untuk beli minyak kan, sebabnya minyak ni antara faktor kita kata jual beli ekonomi yang besar dalam dunia. So bila mulanya petro USD, jadi daripada situ USD ni start jadi world reserve currency. Jadi banyak dunia menggunakan USD sebagai US dollar sebagai mata wang reserve diorang lah. Dan US dollar masih memegang kita kata ekonomi dunia ni. Okey, tapi mungkin sekarang ni kalau kita tengok dalam berita-berita, dia dah ada satu movement daripada BRIC country, Brazil, Russia, China, India semua tu, diorang nak buat satu mata wang yang berasaskan emas. Jadi kalau jadinya diorang punya BRIC movement ni, insya-Allah mungkin US dollar tu mungkin drop, harga emas akan terus naik. Bila mana ada satu mata wang yang betul-betul bersandarkan kepada emas. Sekarang ni kalau kita tengok US dollar ni, dia print je duit. Dia tak ada bersandarkan emas. Ikut suka dia je. Okey, tapi kalau ada BRICS movement ni, dia orang betul-betul nak buat satu mata wang yang bersandarkan emas. So kalau dia dalam negara dia ada 1 tan, jadi mata wang yang dia boleh keluarkan daripada dia punya central bank tu berkadar sama, 1 tan lah duit yang dia boleh ada. Jadi waktu tu insya-Allah harga emas akan terus melonjak lah. Boleh faham ke? Boleh faham sikit. Terima kasih doktor. Doktor, lagi satu saya tanya. Saya memang sebelum ni saya memang dah melabur dalam public gold lah. Okey. Public gold. Okey. Sekarang saya masuk QM lah. Tapi apa yang ada kat dalam public gold tu, saya belum rasa lagi saya nak keluarkan dan masukkan kepada QM. Okey. Saya belum ada rasa lagi. Saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab saya rasa public gold dia punya perniagaan dia, invest dia very straightforward. Jual beli je. Kalau betul. QM dia ada macam-macam kan.
Betul. Jadi apa nasihat doktor, sama ada saya patut keluarkan daripada public gold ataupun saya biar je harga naik saya jual je lah. Oh, Sebab ni dia dalam gap, punya spread gap mahal lah. dalam Gap. gap apa? Saya ambil gap. Untuk pengalaman saya pun ada juga investor yang daripada public gold. Saya cuma advise orang macam ni sebab dua-dua tu platform simpanan emas yang kira patutlah nak buat mana-mana boleh. Saya kalau dia pada PG tak payah nak stop, boleh je run dua-dua. Jadi kalau untuk PG tu saya tak nafikan kalau kita fokus kepada physical gold, dia punya spread, maksudnya premium charge. Dia punya premium charge untuk physical gold tu rendah berbanding quantum metal. So kalau kata puan fokus kepada nak simpan physical gold, boleh teruskan dengan public gold. And then actually kalau at the same time, macam mana kita nak take benefit, nak take profit daripada kita punya investment tu, sebelum puan nak tebus account gap kepada fizikal, puan buat GCA dulu. Pulangan GCA tu puan belilah fizikal. Jadi kat situ puan boleh nampak puan beli emas menggunakan emas. Maksudnya beli emas dah dapat dah fizikal, tapi at the same time dalam GCA tu masih ada nilai emas yang puan, so dapat beli emas dengan emas. So dapat take profit dengan dua-dua platform. PG pun ada profit, dapat fizikal. Dalam quantum metal pun masih ada simpanan 100% grammage kita, 100% daripada nilai duit kita tu dalam bentuk GCA. So nanti kalau harga emas naik, dua-dua boleh dapat untung. Dan itu antara salah satu cara lah. Cara kedua, boleh je kalau kata betul-betul nak kita move forward dalam quantum metal, boleh je nak keluarkan gap kepada buat pelaburan JE. Tapi itu saya tak nak paksa ataupun bukan saya punya cadangan, itu lebih kepada pilihan yang ada dan tapi bergantung kepada puan sendirilah. Tapi untuk buat dua-dua tak ada masalah. Public gold pun okey, quantum metal pun okey. Cuma extra quantum metal dia ada pilihan-pilihan lain yang kita ada lah. Menjawab ke puan? Ya, menjawab. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih Puan kerana bertanyakan soalan, dan jangan lupa untuk baca di ruangan komen kerana merchant kita ada memberikan cadangan jawapan juga. Baiklah, doktor panjang lebar. Saya rasa macam masuk bilik pasien berjumpa doktor. Tanya sakit tentang emas. Baik doktor, alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian doktor untuk malam ini. Panjang lebar walaupun coverage agak kurang stabil. Okey, terima kasih moderator. Okey, jadi saya serahkan semulalah kepada moderator untuk teruskan kita punya sesi malam ni. Baiklah, terima kasih doktor. Alright, tuan-tuan dan puan, sekarang ni kita sudah pun pada tepat jam 10.04 malam. Jadi kita ada seorang lagi speaker, merupakan seorang dealer konsultan juga, merupakan direct dealer Chin Swan Guide. Jadi beliau ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan kita pada malam ini. Jadi, hai, dealer Esther Fong. Selamat sejahtera. Hello, selamat sejahtera. Salam sejahtera kepada semua. So sedikit pasal terima kasih terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kita pada malam ini. Sama-sama. Alright Puan, saya serahkan kepada Puan untuk perkenalkan diri dan berkongsilah. Okay, so nama saya Puan Esther. Saya pekerjaan utama saya dulu ialah sebagai jurujual ubat kat industri pharmaceutical. Saya berhenti sejak tahun 2013 sebab disahkan menghidap kanser. Tapi dah disembuhkan oleh Tuhan 2 kali. Jadi lepas tu suami saya minta saya berhenti kerja dan kami pula mula berniaga.
kami pernah jual baju sulam, makanan Thai, dan handbag dan hadiah lelaki dan juga hantaran. So macam mana saya tahu pasal QM ialah sebab rakan sekolah saya sebenarnya nama dia Pauline Chin, tapi nama formal dia Chin Suan Gay. So dia yang mula-mula tanya saya, dia cakap yang dia nak pendapat saya pasal QM. So dia bertemu dengan saya dan berkongsi dengan saya lah. Lepas tu sebab saya masih tak berapa faham, so saya minta dia hantar semua maklumat yang dia ada, semua slide, semua dokumen. So saya baca, lepas tu masih tak berapa faham. Sebab bila mula-mula dia cakap yang pasal GAE tu, pasal GAE kali 10, dia cakap beli 1 unit nanti QM akan kredit kepada kami 9 unit lagi. So saya macam, ya betul ini. So tapi dia ada add saya dalam group dan minta saya join kelas online. So lepas kelas online tu baru I lebih faham lah. Lepas tu dia ada juga beri nombor upline dia kalau saya ada apa-apa lagi untuk ditanya. So memang saya ada tanya banyak lagi jugalah. Dan bagi saya sebelum saya join QM, saya memang semak betul-betul dulu pasal QM sebab saya pernah melabur kat luar negeri dalam 5 angka, tapi akhirnya ia Ponzi scheme dan pihak berkuasa mereka pun beku bank account mereka. So hilanglah tu duit yang saya melabur tu. Tapi memang betul lah, dia janji yang setiap bulan akan dapat kadar faedah. So memang betul lah bila doktor tadi cakap yang kalau ada apa-apa, ada mana-mana syarikat yang janji kadar faedah dalam setiap bulan ke, setiap tahun ke, setiap 6 bulan ke, memang itu satu red flag lah, satu amaran yang dia very likely a Ponzi scheme. So saya semak betul-betul dululah. So saya memang pergi semua laman web bank-bank yang cakap yang mereka beli daripada QM tu kan. So saya semak sama ada betul tak. Dan saya juga semak laman web Perth Mint Australia sebab QM kan eksklusif distributor kan. Salah satu daripada 2 eksklusif distributor kat Malaysia. So saya nampak dengan mata sendirilah yang memang betul yang QM, apa yang QM cakap memang wujudlah, memang betul. So dari situ sebenarnya saya pun ada semak pasal Brinks. So sebab takut kan, sebab dah pernah kena sekali. So lepas tu baru bila saya dah tengok dengan mata sendiri yang memang QM ni pembekal untuk bank-bank, 4 bank kat sini kan. Dan juga memang betul dia eksklusif distributor untuk Perth Mint Australia. Barulah saya join dan beli 1 unit GAE kali 10. Saya memang mula-mula saya memang sangat tertarik dengan produk GAE kali 10 ni. Dan struktur untuk mencapai setiap tahap tu pun tiada had masa. Dia tak macam MLM sebab MLM dia bukan saja yang dia ada macam setiap bulan you kena beli berapa banyak macam tu baru you boleh dapat kaedah faedah dia atau baru you boleh maintain you punya tahap tu. So masa tu saya tanya Encik Nubli, saya tanya sama ada yang 28 unit, saya tanya sama ada 28 unit GAE kali 10 tu ada had masa dia tak untuk capai tu. Dia cakap yang tak ada. Dia based on accumulated sales. That means jualan yang
yang kita tambahlah setiap kali ada orang beli, dia akan tambah sampai you capai 28 unit tu. Dan lagi satu, dia juga tak ada macam say kalau member kami kat bawah kami yang beli 1 unit GAE kali 10, kalau dia terminate masih dikira. So itu yang buat saya sangat berminat dengan QM juga. So mula-mula memang saya sangat aktif. Dan saya berkongsi pasal QM dengan siapa-siapa yang rela dengar, sampailah ada satu hari saya berkongsi dengan Regional Sales Director dari syarikat farmasikal dulu, dan dia tanya saya satu soalan. Dia yang sebenarnya actually dia membuat saya ragu-ragu untuk terus berkongsi. Soalan dia tu ialah, sekiranya jualan QM mencapai dalam bilion dan pemilik-pemilik QM lari dengan duit kami, macam mana, dia tanya saya. So saya dah tanya Encik Nubli, dan memang Encik Nubli pun ada bagi banyak penjelasan, tapi masa tu saya masih tak berapa yakin. So saya stop lah, saya tak aktif lagi. Sebab I takut juga, sebab kalau wang saya sendiri, duit saya sendiri, saya melabur, kalau duit tu hilang, saya tak berapa kisahlah. Tapi kalau duit orang lain, kalau saya minta orang lain join kan dan register, dan lepas tu kalau mereka beli, kalau mereka hilang duit tu, saya akan rasa sangat bersalah lah. So sampailah ada satu ketika yang QM melabur, ada berita kan yang QM melabur 300 juta USD dengan berserah untuk melombong emas. Masa itulah saya dah yakin dan saya tahu yang QM ni tak akan ke mana-mana dan memang serius dan committed. So tambahan lagi, tak berapa lama lepas tu saya nampak income Didi Encik Anas. Dalam satu hari 66,000 lebih. Itu yang buat saya sangat excited untuk jadi dealer. Dan saya guna cara proxy lah untuk naik dealer. Sebab masa tu kan I tak aktif kan, so tak ada banyak yang tak ada member yang ada beli ke atau macam mana lah. So lepas dah jadi dealer, income Didi semua ni yang selalu mereka kongsi kan, yang memberi motivasi untuk saya mula baliklah berkongsi kat semua social media, WhatsApp status, Instagram saya pautkan dia kepada Facebook dan TikTok juga. Kat Facebook pun saya sebab ada dealer tak tahu dealer ke Didi yang pernah nasihatkan yang kita cuba tambah kawan dalam Facebook kan. Jadi lebih banyak orang boleh nampak status kami kan. So saya pun cuba tambah kawan dalam Facebook. Saya nak mengingatkan semua member-member QM dan bakal member-member QM yang berminat dengan bisnes rujukan QM ni, yang di Malaysia ni ada lebih daripada 33 juta orang. So jadi kalau beberapa orang yang anda berkongsi tu tidak bersedia ke untuk jadi member ke atau tidak yakin lagi dengan QM, ada lagi banyak orang yang belum tahu pasal QM. So teruskan saja berkongsi. Dan saya juga sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada soalan boleh terus bertanyakan kepada Puan Esther, silakan. Saya rasa sangat cukup padu sharing daripada Puan Esther malam ini. Pandai dia susun cerita ni. Terima kasih. So kalau tak ada soalan,
saya hendak mengambil kesempatan malam ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan saya Pauline, Kak Syida Rashid. Dia memang sangat sabar dengan pelbagai soalan-soalan saya. Walaupun dia bukan direct upline saya. Juga Encik Nubli yang menjawab pelbagai soalan-soalan saya juga dan membenarkan saya buat copywriting. So saya selalu screenshot dia punya WhatsApp status dan saya crop dan kadang-kadang saya terjemah kepada bahasa Inggeris juga sebab banyak orang daripada kawan-kawan saya semua lebih faham bahasa Inggeris. So dan trainer Huda, dealer-dealer dan DDQM yang meluangkan masa dan berusaha untuk mengadakan pelbagai training, menghantar pelbagai informasi dan juga Dr. Wida dan SM Datuk Fairuz yang berusaha membantu kami naik ke tahap yang seterusnya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Esther. Dan Ada soalan lah. apa ni? Add friend kan dekat Facebook bersama dengan Puan Esther. Nak tanya Okey, Puan kita ada Esther soalan. sikit. Silakan. Tuan boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Fauzan. Nak tanya, kalau macam kita nak approach, macam kita tahu, macam kita tengok banyak yang Malay kan. Jadi macam mana cara ataupun tips Puan Esther kita nak approach yang non-Malay, contoh macam Chinese ke ataupun Indian ke, macam diorang selalu biasanya apa yang diorang fokuskan, apa yang diorang nak tahu, and then macam mana cara penyampaian kita nak tarik diorang tu, tarik mereka. Bagi orang Cina dengan orang India, saya rasa yang ni lebih baik kalau Pauline yang berkongsi pasal ni. Sebab dia yang memperkenalkan QM kepada saya. So mungkin untuk orang Cina boleh fokus lebih kepada produk GAE dan sebenarnya bergantung juga kepada situasi kewangan mereka jugalah. So let's say kalau biasanya saya akan tanya kalau mereka ada at least 1,500 lebih macam tu yang tak akan digunakan untuk at least 1 year, then saya akan galakkan dia untuk beli GA kali 10 lah. Kalau dia tak ada, dia akan tanya sama ada dia ada at least less than 120 lah, sebab untuk GAE kali 5 tu kan, GAE kali 5 tu dia satu unit 116 something. So bawah daripada 120 tu lah. So bagi saya untuk kalau dia bukan orang Muslim, saya tak akan share pasal patuh syariah lah, sebab memang bagi mereka tak akan kisah pasal tu. So bagi mereka yang bukan orang Islam, tapi kalau memanglah kalau orang Islam, saya akan berkongsi pasal yang patuh syariah. Apa lagi ya? Dan untuk mereka yang kalau savings dia tak banyak kan, atau mungkin savings dia tak cukup juga kan, so saya akan share pasal, memang bila saya mula saya akan share pasal 3 produk tu, tapi lepas sharing pasal 3 produk tu, saya akan tengok sama dia boleh mampu untuk beli GAE tak, produk GAE. Kalau memang tak mampu dan dia hanya boleh buat savings, saya akan berkongsilah pasal saya akan tumpukan perhatian kepada GSA dengan GCA. Okey, terima kasih Puan Esther. So maksudnya macam golongan non-Malay ni dia lebih kepada fokus kepada returns lah. Maksudnya kalau dia put this money, dia nak tahu berapa banyak return yang dia dapat. So lebih kepada GAE lah ya? Ya, betul. Ya betul. Okay. Memang betul. Okay.
Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Fauzan. Alright, so yang lain ada lagi soalan? Saya rasa dah tak ada soalan. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi dengan Puan Esther, ada tak apa-apa yang ingin katakan sebelum berakhir? Dah buka soalan soalan pasal QM melabur dengan Besra untuk membuka lombong emas di bawah Sarawak. Dah buka ke lombong emas tu? Dah buka kan? Dah melombong pun kalau tak silap. Baiklah, kita sudah pun menghampiri 10:30 minit malam. Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Esther, ada apa-apa Puan Esther nak sampaikan yang terakhir pada semua yang baru join Quantum Method ni? Saya tengah semak saya punya Instagram punya nama, tak ingat pula. Sekejap ya. Saya type. Telefon 552. The phone 555. Dapatkanlah kita sama-sama friend Boleh. Puan Esther, ada tak apa-apa yang nak disampaikan sebelum kita mengakhiri sesi pada malam ini? Alright, Puan Esther. Tak silent pun. Ya. Ada soalan lagi ke? Tak, saya tanya tadi, apa ni, ada tak apa-apa kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri sesi pada malam ini? Oh, tak ada. Tak ada. Okey, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Esther kerana sudi berkongsi dengan kita sharing yang sangat padat dan saya rasa semestinya memberikan banyak sangat tips kepada semua yang ada kat sini, insyaAllah. Terima kasih lagi sekali Puan Esther. Terima kasih. Sama-sama. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, tibalah sekarang masanya untuk kita bersama dengan merchant kita bagi sesi lucky draw. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Wida, hai, sudah pun nampak di skrin sekarang. Waalaikumsalam. Sebelum kita bermula untuk lucky draw spin ni, ada apa-apa yang nak disampaikan oleh doktor terlebih dahulu pada semua yang ada pada malam ini? Ataupun mungkin berita terbaru ke untuk next quarter ke macam mana? Okey, sebelum tu kita ucapkan terima kasih dululah untuk kita punya dealer-dealer kita yang sudi meluangkan masa untuk sharing session malam ni. Kita ada Dr. Azul, Dr. Fauzan dan juga Madam Esther. Terima kasih banyak-banyak. Semoga memberi manfaat lah untuk kawan-kawan kita yang lain. Untuk yang belum dealer, kita doakan cepat-cepat jadi dealer, dan yang dah dealer kita doakan naik merchant dan sebagainya lah. So malam ni kita nak buat cabutan lah untuk yang bulan lepas punya challenge kan. So kita ada hadiah yang ini 5 keping 1 dinar punya emas 4.25 gram. Nampak? Cute sikit lagi, udah dapat lagi 1 keping. Okey. So untuk
So untuk syarat yang kita kenakan yang last month punya adalah pembelian 3 unit JE5 dalam satu resit. So melayakkan satu tiket. So kalau kata beli 10 unit, so dia akan layak 3 tiket lah maksudnya nama dia tu. So kita boleh buat cabutan dulu lah Uday ya. Boleh terus kot. Dah. Nah, kita boleh teruskan cabutan lah. Tak nak cakap banyak lah. Betul. Malam lah. Sekejap. Sekejap. Host, mungkin boleh admin mungkin boleh disable untuk share screen bagi Spinwheel account yang menggunakan nama Spinwheel. Boleh tak Wafa? Sekejap Wafa boleh tak co-hostkan untuk Spinwheel? Bagi akaun yang bernama Spinwheel dulu. Sebab dia tak boleh nak share screen tu. Okey. Okey, nampak Okey. Untuk cabutan yang pertama, fokuskan kepada skrin perempuan. Kita tengok siapa yang menang untuk first satu dinar yang pertama. Ya, betul. Berapa jumlah hari tu dah yang layak? Yang layak ataupun resit apa panggil tiket lucky draw sebanyak lebih kurang dalam 700 lebih kan? 90. Dekat 800, 790 macam tu. So, kita terima dalam 800 penyertaan dan kita dah ada pemenang kita yang pertama. Cik Latifah. Cik lah kot 01. Latifah binti Ismail di bawah Dila Fauziah binti muda. Orang Terengganu kita. Tahniah. So untuk satu dinar yang pertama. Dina, tahniah. Okey, dah screenshot dah. Okey. So next, yang kedua. Untuk dinar yang kedua, mari kita tengok tuan-tuan dan puan siapa yang bertuah pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Yeah. Okey, pemenang kita yang kedua adalah Nur Aminur Rashid bin Nutman. Di bawah Dila Azlan bin Ahmad. Dila baru kot. Saya pun tak sempat nak kenal dah Dila. dah ramai sangat. Dah ramai sangat Dila dan dah beratus orang. Tak apa, nanti kita akan cari siapa Dila Azlan Ahmad ni. Dan kita akan carilah siapa pemenang ni nanti. Okey, tahniah kepada Nur Aminur Rashid bin Nutman. Ya, tahniah kepada pemenang yang kedua. Alright, so kita akan teruskan untuk cabutan yang ketiga. Jom kita tengok siapa yang bertuah pada malam ini. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Pemenang yang ketiga. Okey, pemenang yang ketiga adalah Zulfaqar Hussein Othman. Di bawah Didi Cikgu Zul. Semalam bagi sharing kan. Alhamdulillah, tahniah. Pemenang yang ketiga untuk satu dinar. Pemenang yang ketiga. Alright. Satu tiket saja dia dapat menang. Alright, tuan-tuan, kita tengok yang keempat pula. Siapa pemenangnya?
Macam hang tu. Pemenang yang keempat. Dia hang ke apa? Saya dekat saya punya skrin tak keluar ni. Terkeluar terus. Tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, dua, tiga. Dr. Wita boleh respon kepada saya? Adakah dengar suara saya? Dengar. Tadi hang ke apa? Alhamdulillah. Ya, kejap. Sekarang ni nampak tak skrin yang keluar nama pemenang yang keempat? Tak ada. Tak ada. Sekejap ya. Dia hilang tadi. Sekejap. Okay, mungkin boleh pin. Sekejap ya. Wafa, boleh tak pinkan spotkan spin wheel tu? Dah keluar nama ke tadi? Dah keluar nama dah. Oh. Nampak tak sekarang? Nampak tak? Tak. Belum. Sekejap Wafa, boleh tak spotkan akaun hot spin wheel macam mula-mula tadi? Pemenangnya adalah Cuba tukar host balik. Okey, baru keluar. Pemenang okay. kita So itu yang adalah pemenang yang keempat. Nur Tasnim binti Osman, di bawah Didi Nuraliza binti Abdullah. Tahniah. Tadi baru jumpa Didi Nuraliza. Rezeki tim dia. Dapat satu Alright. Nur Tasnim. Okay, dia terakhir. Okay. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pemenang yang terakhir. Nur Aisyah binti Pemenang Zainal Dinar. Abidin. Di bawah Dila Siti Hajar binti Putih. Screenshot dulu. Okey, tahniah. So inilah semua pemenang-pemenang untuk satu dinar ni. Nanti kita akan update di grup dealer dan nanti dealer dia boleh bantulah cari anak-anak buah masing-masing lah untuk mereka contact kita untuk claim hadiah dengan kita nanti. 5 keping 1 dinar. 1 dinar ni 4.25 gram. Harga sekarang ni dalam 1,400, dekat 1,500 jugalah sekarang. So simpan 4-5 tahun lagi mungkin dah jadi berapa ribu dah kan. So insyaAllah untuk kuarter ketiga ni untuk bulan 7, 8, 9 insyaAllah kita cuba untuk announce dia punya challenge tu. Bukan challenge lah, hadiah dia esok. Sebab poster pun tak siap lagi kan, dah kan. Macam-macam sebab kita tengah plan macam-macam ni. Macam mungkin tadi boleh bagi pembayar sikit. Apa dia? Mungkin boleh bagi pembayar sikit berapa unit dalam satu single receipt. Dalam masa terdekat ni, hujung bulan ni kita akan buat family day di Melaka pada 28 Julai nanti.
Kemudian bulan 8 nanti kita akan adakan consultant training, lebih kurang macam yang Dr. Fazan cakap tadi, Road to Merchant memang kita nak asah, nak gilap lagi consultant kita untuk bergerak lebih laju lah ke arah merchant, dan kita akan open juga kepada introducer yang memang nak aim ke merchant juga. Kita target dalam 150 packs nanti. Kita dah book date 18, 19, 20 Ogos akan bertempat di Bangi Avenue Convention Center. Kita akan update dalam masa terdekat juga nanti, poster dan everything semualah. Dan program-program lain, road tour untuk Ogos kita akan berada di Melaka. Itu pun kita belum finalize lagi dekat tempat dekat mana ataupun date dekat bila punya date tu. Mungkin kemungkinan awal bulan 5 hari bulan 8 lah, insya-Allah rasanya. So rasanya itu sajalah dari saya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada merchant kita Dr. Wirda. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun memenangi 5 keping dinar emas tadi. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan umumkan dalam masa terdekat. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sekitar Putrajaya, insya-Allah di Office TGC and Training Center Konesium Putrajaya akan mengadakan BOP secara fizikal, yang mana speaker utamanya adalah Dr. Wirda, Cikgu Zul, Didi Zulkarnain dan juga Didi IR Haji Azhar akan berkongsi dengan kita pada hari Sabtu nanti. Jadi tempat hampir penuh. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhajat untuk mendapatkan ilmu secara berdepan, daftar sekarang dan join kami pada hari Sabtu nanti dari pagi sampailah ke petang.